Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أما بعد. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal. Dengan ketentuan yang baik daripada Allah, saya dapat sampai di surau Tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita beserta dengan rahmah dan hidayah serta taufik Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab untuk kita mendapat redha Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab untuk kita dipilih oleh Allah pada saat zaman mutakhirin ini, kekal sebagai hamba-Nya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya sebenarnya bukan orang alim, bukan orang pandai. Saya ni orang bodoh. Orang tak tahu apa benda pun. Ilmu pada saya tak ada. Cuma malam ini kedatangan saya sekadar menghubung silaturrahmi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi syafaat kita besok di padang mahsyar sambil kenal mengenal. Jika mana saya susah besok di padang mahsyar, tuan-tuan boleh berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, fulan bin fulan ini aku pernah kenal ia suatu masa dulu di surau kami. Maka Engkau berilah dia kelepasan daripada azab neraka-Mu, ya Allah." Dan tidak ada sebaliknya. Tuan-tuan orang saleh, tak perlu saya cakap sedemikian. Tuan-tuan orang baik, tak perlu saya cakap sedemikian. Jadi mudah-mudahan jika ada kesilapan di dalam kuliah saya, tuan-tuan bolehlah bertemu dengan saya lepas kuliah ini dan beri peneguran. Moga-moga saya tidak terus berada dalam kesilapan dan kesalahan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, malam ini saya nak sama-sama dengan tuan-tuan kita muhasabah diri kita sebagai hamba Allah. Sehebat mana pun kita tak boleh lepas daripada tempat hamba Allah. Sekuat mana pun kita tidak boleh terlepas daripada sifat hamba Allah. Sekaya mana pun kita tidak boleh lepas daripada sifat hamba Allah. Sealim manalah kita tidak boleh lepas daripada sifat hamba Allah. Setinggi manalah kita naik sekalipun, tidak boleh kita keluar dan terlepas daripada sifat hamba Allah. Akhirnya kita akan dikebumikan oleh orang di tempat yang sama. Si kaya pun di situ, si alim pun di situ, si kuat pun di situ. Semua tempat yang sama. Bila kita selalu sedar yang kita ni hamba Allah dan kita akan tetap berada di garisan kita, berada di saluran kita, maka kita selamatlah. Tetapi jika mana kita ini terlupa yang kita ni hamba Allah, tatkala itu kita mula berada di jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang diradai oleh Allah.
Malam ini saya nak sama-sama dengan tuan-tuan hisab diri saya khususnya dan keluarga saya. Sifat hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tetapi orang lupa akan sifat-sifat ini. Orang tak nak ambil tahu, kadang-kadang orang tak ambil cara pun, kerana seolah-olah benda ini tidak perlu. Walhal inilah perkara yang paling penting. Kita duduk di zaman akhir, bukan 19 tahun 1940. Sekarang 2021. Dan kita tak sangka pun kita berada di tahun ini. Di tahun fitnah yang banyak. Di tahun kiamat telah mula hampir, tanda-tanda kiamat sughra ini telah mula ada dan banyak, dan boleh dikatakan hampir 100% telah berlaku. Cuma kita menanti akan alamatul qiyamatul kubra, alamat kiamat yang besar. Bila kita tak tahu. Sebab tanda yang kecil semua telah habis. Maka bila tanda yang kecil mula telah habis, maka bila-bila masanya akan berlaku tanda kiamat yang besar. Sebab itu tuan-tuan, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah ini, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, sentiasa bersifat tawaduk. Tawaduk dia dengan Allah, tawaduk ia dengan sekalian makhluk. Orang yang rendah hati ini adalah orang yang sentiasa menyedari dia ni hamba Allah. Kita belajar kitab hikam, tuan-tuan. Bila belajar kitab hikam, kita akan jumpa sifat hamba. Pertama, Ibn Atta'illah sebut, hamba ni bodoh. Tapi setelah kita ada ilmu, kita lupa sifat kita bodoh. Kita mula rasa diri kita pandai, dan kita mula nak cari salah orang. Mu salah, mu salah, mu salah. Dan kita terlupa, kita kata kita salah. Kita belajar tauhid yang bersifat dengan alimun, yang ada ilmu hanya Allah. Tetapi kita cuma tahu sifat Allah ini alimun. Dalam satu masa kita meletakkan diri kita lah yang paling alim. Lalu satu ketika kita mula memperbodohkan orang lain. Maka haunat, sifat rendah hati ini telah mula hilang dalam diri kita. Wahal Allah sebut, iaitu sifat hamba Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman itu, mereka ini berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan haunan, rendah hati, tawaduk dengan Allah, tawaduk dengan sekalian makhluk. Pada ketika itu kita terlupa siapa diri kita. Adakah kita nak ibad? Kita ni hamba atau bukan? Dan apa yang Ibn Atta'illah jelaskan, sifat bagi hamba itu fakir, sentiasa miskin. Kerana apa kita rasa diri kita miskin? Kerana kita belajar sifat 20 yang bersifat dengan istighna hanya Allah. Allah ini maha kaya. Yang bersifat dengan iftiqar ini Allah. Apa makna iftiqar? Seluruh makhluk ini selain Allah ini berhajat kepadanya. Ini iftiqar. Dan istighna Allah yang maha kaya. Jadi ketika kita lupa yang kita ini hamba yang fakir, bila Allah bagi kita ilmu, bagi kita harta, kita mula rasa kita memiliki. Walhal kita mengaku di hadapan Allah hari-hari. Maghrib tadi kita mengaku depan Allah, Maliki yaumiddin. Yang memiliki, yang memerintah hari kemudian adalah Allah. Yang memiliki kita adalah Allah. Kita tidak memiliki sesuatu, kita dimiliki, tuan-tuan.
Sebab itu kita tahu Allah kaya, tetapi dalam amalan hidup kita, kita mengaku kita kaya. Kita tahu kita bodoh, tetapi dalam amalan hidup kita, kita mengaku kita alim, serba tahu. Maka tatkala itu ilmu menjadi ilmu, ilmu tidak menjadi amalan, dan amalan tidak menjadi zauqi. Zauqi ini rasa, tuan-tuan. Orang beriman, dia akan rasa kemanisan iman, halwatul iman. Sebab itu Sumayyah sanggup keluarganya dibakar depan mata kerana mempertahankan iman. Bilal bin Rabah sanggup diseksa kerana mempertahankan iman, kerana mereka telah merasakan akan manisnya iman. Kita belajar bahawa kita ini lemah, tetapi dalam satu masa kita kata aku kuat. Aku boleh tadbir diri aku sendiri. Aku boleh tentukan kehidupan aku sendiri. Selagi ada tulang 4 kerat, jangan risau. Tuan-tuan, kita ada tulang 4 kerat, kita kuat, kita ada duit. Allah hantar satu penyakit, apa boleh kita buat? Kita rasa kita hebat, kita rasa kita ada harta, kita rasa kita ada pangkat, kita ada tubuh badan yang sihat. Kita boleh buat apa, tuan-tuan? Tatkala manusia mula melupakan siapa dirinya, mereka mula nak mengaku diri mereka ini Tuhan. Sebab itu kita belajar sifat 20, tapi bukan sekadar belajar sifat 20, tetapi kita beramal dengan sifat 20 itu. Sebab itu yang dikatakan tahqiq. Jangan duduk kepada tempat ilmu yaqin sahaja. Bertahun-tahun kita belajar, kita pusing benda yang sama. Allah ada, tapi kita tak pernah merasakan ada Allah. Tuan-tuan, duit kita kurang, dengan Allah kurang dalam hidup kita, mana kita risau? Jadi bertahun kita belajar sifat 20, apa yang berlaku pada diri kita? Kita belajar wujud Allah, Allah ada, Allah ada, Allah ada, Allah ada, Allah ada, tetapi kita tak merasakan ada Allah. Cuma kita tahu ada Allah. Sebab itu Allah telah lama hilang dalam hidup kita. Kita tak pernah risau pun. Duit kurang dalam bank, kita risau. Tanah kita pusaka, orang ambil, kita risau. Kita semayang hajat, anak saudara saya ambil tanah pusaka saya, kita menangis, mengadu dengan Allah. Ya Allah, orang ambil tanah aku, ya Allah. Ya Allah, orang tipu aku, ya Allah. Pernah kita mengadu, ya Allah, 20 tahun aku tak boleh bangun tahajud, ya Allah. 20 tahun aku tak boleh panggil nama Engkau, ya Allah. 20 tahun dah aku tak boleh nak bertasbih dengan Engkau, ya Allah. 20 tahun aku tak boleh nak baca Quran, ya Allah. 20 tahun aku tak boleh nak sebut kalam Engkau, ya Allah. Sehingga ada orang yang tak tahu nak sebut kalam Allah. Sehingga kan ada orang yang tak mampu, yang tak reti langsung nak sebut kalam Allah. Sehingga kan ada orang yang tak fasih langsung nak sebut kalam Allah. Tapi mereka mengadu dengan Allah, ya Allah, tanah aku orang ambil, ya Allah. Motor aku orang curi, ya Allah. Yang kita mengadu dengan Allah adalah yang selain Allah, ma siwallah. Kita tak pernah mengadu kita hilang Allah. Tuan-tuan, dalam masa apa yang kita buat sekarang, Allah cabut nyawa kita, di mana tempat kita pada sisi Allah? Duit yang kita pertahankan, apa yang kita akan buat selepas kematian kita? Rumah yang kita pertahankan,
Apa yang boleh kita buat selepas kematian kita? Kereta yang kita pertahankan, apa yang kita boleh buat, tuan-tuan? Kita boleh buat apa dengan apa yang kita risaukan selama ini? Walhal perkara yang kita tidak risaukan, itulah perkataan, persoalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah, yang akan ditanya oleh malaikat Zabaniyah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Masa hidup kita lupa Allah. Maka sifat rendah diri ini telah hilang. Kita mula sombong dengan Allah. Sombong dan sombong dan sombong, terus sombong. Ketika kita sombong itu, dicabut umur kita, dicabut nyawa kita daripada jasad ini. Kemudian Allah sebut lagi sifat hamba Allah ini, apabila orang-orang jahil berkata kepada mereka, mencela mereka, mengkeji mereka, mereka akan kata qalu salama. Ini hamba Allah yang hatinya mula rendah dengan Allah. Mereka tidak akan membalas kejian dengan kejian. Mereka tak akan membalas kezaliman dengan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari orang Yahudi, orang Badui, kalau tak silap saya lah, ya maaf sebab saya tak pandai, ketika dia tarik ridak Rasulullah berbekas leher. Sayyidina Umar dah marah, tuan-tuan. Sayyidina Umar dah nak pergi kepada orang yang menarik ridak Nabi SAW sehingga berbekas lehernya. Rasulullah kata jangan. Akhirnya Rasulullah memberikan ridak itu kepada orang yang telah menarik ridak itu sehingga berbekas lehernya. Rasulullah tak balas, tuan-tuan. Tapi kita, orang kata kita balas balik. Orang zalim kita balas balik. Maka siapa kita? Apakah kita sama dengan orang jahil itu? Sifat hamba Allah, mereka sentiasa berbuat baik, buat baik. Bukan kejahatan dibalas kejahatan, tetapi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Sekurang-kurang kebaikan itu berdoa. Ustaz, susah nak buat. Tuan-tuan, syurga ni mahal, neraka ni murah. Syurga ni mahal, neraka ni murah. Sebab itu dunia ni kita akan sanggup bertungkus lumus dengan dunia, tapi orang tak cakap gila dunia. Bila akhirat kita tungkus lumus, kita zikir banyak, orang kata jangan, nanti gila. Jangan zikir banyak, nanti gila. Tapi cari duit banyak-banyak, orang pernah cakap gila duit. Dengan dunia orang tak pernah cakap gila. Tetapi dengan akhirat jangan, nanti sesat, nanti gila. Kenapa dengan dunia orang tak pernah cakap sesat? Sebab apa? Sebab kita dah lama sesat. Kita cakap dengan Allah dalam Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang telah Kau beri nikmat, ya Allah. Nikmat apa, tuan-tuan? Nikmat agama, nikmat iman. Bukan jalan orang sesat. Orang sesat, dia tengok dunia, dia nampak dunia, dia lupa nak balik. Sebab itu Nabi sebut,
sebanyak mana, sekuat mana seseorang itu kasih dengan dunia, sebanyak itu sakitnya sakaratul maut. Kita bergaduh pasal dunia, kita tak pernah bergaduh pasal akhirat. Kita tak pernah bergaduh, kenapa kau baca Quran banyak, aku tak boleh? Kenapa kau semayang sunat maghrib, aku tak semayang? Kita tak bergaduh pun. Bukan setahun, bukan sehari, puluhan tahun. Walhal maghrib ini tidak ada maghrib lagi yang kita akan lalu pada hari Ahad. Besok dah hari Senin. Kalau nak semayang sunat maghrib lagi, kena jumpa besok hari Isnin maghrib ya. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Ash, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia rugi. Mereka lalai dengan kehidupan ini. Mereka rasa mereka umurnya panjang. Mereka rasa mereka tahu mereka hidup sampai berapa tahun. Mereka tahu seolah-olah mereka Tuhan. Mereka tahu mereka boleh hidup masa lama mana. Seolah-olah mereka ini yang mentakdirkan hidup mereka, walhal yang mentakdir kita adalah Allah. Kita sebut dalam semayang, Allah ingat kita dalam semayang berkali-kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pentadbir. Engkaulah yang tadbir kami ya Allah. Umur kami pada tangan Kau, pada kuasa Engkau, pada kehendak Engkau. Hidup kami juga pada takdir Engkau, pada tangan Engkau, pada kuasa Engkau. Kami pun tak tahu ya Allah, bila Engkau nak matikan kami, bila kami nak berjumpa dengan Kau ya Allah. Tatkala Allah takdirkan kita dimatikan oleh Allah saat ini, apa yang kita boleh tunjuk dengan Allah? Kita nak tunjuk apa tuan-tuan? Jika Allah tarik umur kita saat ini, apa yang kita boleh tunjuk dengan Allah? Quran kita, salat kita, bangun malam kita, sedekah kita, tasbih kita, kita nak tunjuk dengan Allah. Mampu tak yang kita nak tunjuk dengan Allah? Itu pun kalau ada tuan-tuan. Kalau ada. Kalau semalam tak kata aib orang, selamat. Kalau tak buka aib orang, selamat semalam. Kalau tak hasad dengan orang, selamat, ada lagi. Kalau tak putus silaturahim, selamat. Tapi kalau kita buat perkara-perkara yang boleh menghapuskan amal saleh, besok kita balik jumpa Allah, kita akan tanya Allah, ya Allah, mana amal soleh aku? Mana semayang aku? Mana tarawih aku ya Allah? Mana sedekah aku ya Allah? Allah kata, wahai fulan bin fulan, aku telah bagi kepada orang yang kau telah buka aibnya. Aku telah bagi kepada orang yang telah kau hasad kepadanya. Aku telah bagi kepada orang yang telah kau buat zalim kepadanya di dalam dunia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Pada ketika itu Allah tidak peduli kepada kita. Sebab dalam dunia kita tak nak ambil tahu, kita tak nak ambil kisah pun. Dan siapa hamba Allah? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang malam-malam bangun munajat dengan Allah. Ini hamba Allah. Kenapa kita ni tiap-tiap pagi Jumaat kita akan baca surah sajadah? Tak baca, imam terlupa baca, marah. Rugilah.
Tetapi apa yang ada dalam surah Sajadah kita tak nak amal. Kita tak nak buat, kita tak nak ikut. Ayat sujud pagi Jumaat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Orang yang beriman dengan Allah, dia akan segera sujud dengan Allah. Dia akan bertasbih dengan Allah. Siapa mereka itu? Allah sebut wahum la yastakbirun, orang yang tak sombong dengan Allah. Tapi orang yang sombong dengan rahmat Allah, mereka tak mau sujud dengan Allah. Ayat yang di bawahnya Allah sebut lagi, orang beriman ni siapa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Orang beriman ini dia akan berusaha genggangkan tubuhnya, cepat bangun daripada madaji'. Dia buat apa tuan-tuan? Yad'una rabbahum, dia akan menyeru Allah. Ya Allah, aku ni dah tua ya Allah. Aku ni dah tua ya Allah. Tapi aku tak dapat lagi nak bangun malam. Aku tak dapat seru Engkau ya Allah setiap malam. Walau Engkau janjikan pada kami, siapa yang bangun 2/3 malam, lalu ia memanggil namaku, kata Allah, hamba-Ku yang memanggil namaku, jika mereka ini minta ampun, saya aku ampunkan dosa mereka, kata Allah. Jika mereka ini memohon hajat kepadaku, aku kabulkan hajatnya, kata Allah. Yad'una rabbahum. Tuan-tuan, Allah minta kita 2/3 malam panggil nama dia je. Panggil nama dia je. Yad'una rabbahum. Kenapa kita tak boleh buat? Allah pesan dengan kita, yad'una rabbahum. Macam mana cara nak panggil? Tuan-tuan, Allah sayang kita, tuan-tuan. Allah sayang kita sehingga Allah ajar cara mana kau nak panggil aku. Allah sayang kita, Allah ajar kita macam mana kau nak seru aku. Allah ajar, yad'una rabbahum. Kau seru aku macam ni ya. Khaufan, dalam keadaan kau rasa takut dengan aku. Ulama bahas khasyah ini ada berapa peringkat. Ada orang yang rasa takut sebab dia dosanya banyak dengan Allah. Ada orang yang rasa gementar kerana dia merasakan kebesaran Allah. Ada orang yang merasakan ketakutan itu kerana sebab kasihnya dengan Allah. Kita orangnya mana? Itu suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam sehingga tubuh kakinya bengkak. Sayyidatina Aisyah cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, cukuplah. Ya Rasulullah, cukuplah, cukup, jangan semayang lagi. Sudahlah ya Rasulullah, jangan semayang lagi, cukuplah, kaki kau dah bengkak.
Siti Aisyah kesian tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau cederakan diri engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah jawab, ya Aisyah, aku belum cukup rasa untuk bersyukur kepada Allah. Aku belum cukup lagi rasa syukur dengan Allah. Aku belum rasa cukup lagi bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan, kita dah rasa apa? Kita rasa apa, tuan-tuan? Kita rasa apa? Sayyidatina Aisyah ni siapa? Isteri Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak sanggup tengok Sayyidina Rasul, bengkak kakinya. Cukuplah, 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 cukuplah. Rasulullah kata, aku belum rasa puas lagi. Belum puas aku merasakan kesyukuran aku kepada Allah setiap anugerah yang Allah telah berikan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang beriman, ini sifat hamba Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak ada sifat ni, kita hamba siapa? Kita dah jadi hamba siapa sekarang? Agak-agak kalau selain hamba Allah, boleh ke duduk dalam jannah Allah? Merasakah besok nak duduk dengan Nabi Muhammad? Merasakah besok nak lepas tetian sirat? Merasakah besok kita terlepas daripada api neraka Jahannam? Dalam surah Sajadah Allah dah sebut kepada kita tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Bukannya sebulan sekali, setahun sekali, tiap-tiap minggu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na. Ayat ujung, farji'na farji. Allah sebut dalam Quran, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah kata besok orang yang dosa banyak, dosa dengan orang, kita semayang tapi bergaduh tak berhenti lagi. Kita semayang, kita sibuk cerita hal orang lagi. Kita semayang tapi kita mengumpat lagi. Kita semayang tapi kita rasa sombong lagi. Walhal semua ni dosa. So kita cakap dengan Allah apa? Rabbana, Tuhan kami dah dengar ya Allah suara orang yang kau campak dalam neraka-Mu, orang yang Allah humban ke dalam nerakanya. Kita dengar besok Allah jatuh dalam neraka Allah. Kami dah tengok ya Allah, api neraka Kau ni panas menjulang-julang ya Allah. Lalu kita minta dengan Allah, farji'na, ya Allah, hidupkan kami balik. Hidupkanlah kami balik ya Allah. Hidupkan kami balik ya Allah. Kita cakap dengan Allah macam tu, tuan-tuan. Ini bukan kalam si bodoh ini, bukan. Ini bukan kalam si bodoh yang berada di depan tuan-tuan. Ini bukan. Bukan saya cerita reka ni, tuan-tuan, bukan. Ini kalam Allah. Kita
Cakap dengan Allah apa? Na'mal salihah. Kami nak buat amal soleh ya Allah. Kami dah tak nak buat apa-apa lagi dalam dunia. Kami nak beramal aja. Inna muqinun. Kami dah yakin dengan kau ya Allah. Siapa lagi hamba Allah? Apa kata Allah? Wallazina yaquluna rabbana ashrif 'anna al'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama. Mereka ini tak lupa minta ampun dengan Allah. Mereka minta hari-hari, ya Allah, jangan kau masuk aku dalam golongan ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku sebahagian daripada hamba-Mu yang menerima azab-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kau seksa aku ini ya Allah selepas kematian-Mu dengan azab neraka-Mu ya Allah. Ini sifat hamba Allah. Hari-hari mereka takut kepada Allah. Mereka rasa mereka salah. Mereka rasa mereka ni banyak dosa dengan Allah. Setiap hari perasaan ini ada, tuan-tuan, dalam diri mereka yang tidak akan hilang. Inilah hamba Allah. Perasaan salah ini tidak akan hilang dalam diri orang yang beriman kepada Allah. Perasaan salah ini dia tidak boleh hilang dalam diri seorang hamba Allah. Allah sebut dalam Quran, mereka ni tak akan tinggalkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tuan-tuan, kita hidup dah 60 tahun, bacaan saya dah 50 tahun lebih. Apa saya buat? Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh tipu Allah. Allah tahu, tuan-tuan, apa yang kita buat. Allah tahu kita masa sendiri kita buat apa. Allah tahu dalam hati kita apa yang kita hendakkan. Kita tak boleh tipu Allah, kerana Allah itu maha mengetahui. Tuan-tuan, siapa lagi mereka ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktaru wa kana baina dhalika qawama. Mereka ni orang dia tidak bakhil dan tidak mubazir. Kenapa orang hamba Allah ini mereka ni tidak bakhil? Mereka tahu rupanya yang Allah kurniakan kepada kita menjadi satu asbab dan jalan untuk kita dekat dengan Allah. Ada orang Allah kurniakan kepada dia ilmu, maka ilmu ni jalan nak dekat Allah. Ada orang yang Allah bagi sihat, sihat ini jalan nak dekat Allah. Ada orang yang Allah bagi dia harta, rupanya harta ini jalan untuk dia dekat Allah. Tapi kalau setiap perkara yang Allah kurniakan kepada kita menjadikan kita ini jauh dengan Allah, semakin lupa dengan Allah, sehingga kan kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita, kita lawan Allah balik. Allah bagi kita sihat, kita lawan Allah balik. Allah larang buat dosa, kita buat, bukan namanya lawan, tuan-tuan. Kalau anak, mak ayah dia tak bagi, anak ini tetap buat perkara yang mak ayah dia larang, kita akan cakap apa? Anak yang derhaka. Allah larang kita buat, kita tidak jadi hamba yang derhaka.
Walhal sehat Allah bagi. Kita buat dosa dengan sehat. Harta Allah bagi. Kita buat dosa dengan harta. Saya tak beli barang yang haram. Kita sombong dengan harta kita. Kita lupa dengan fuqara dan masakin. Tuan-tuan, lepas saja Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, datang malaikat hafazah ambil semayang. Kita dengar cerita ni kan, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh baru dia tanya, hamba ni ikhlas tak? Langit pertama sampai yang keenam ditanya berkenaan hablum minan nas. Orang ni dengan mak bapak dia macam mana? Orang ni dengan fakir miskin dia macam mana? Orang ni ada sombong tak? Orang ni ada hasad tak? Orang ni riak tak? Tuan-tuan, jangan kita senang lenang setelah semayang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, dah ada dalam catatan amal. Rupanya semayang kita ditolak oleh Allah. Semayang kita ditolak oleh Allah. Kenapa saya kata macam tu? Sebab Allah sebut dalam Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang boleh tegah fahsyak munkar. Makin semayang makin baik. Kenapa makin semayang makin jahat? Satu surau masih bergaduh, tuan-tuan. Satu masjid masih bergaduh. Yang datang masjid orang salat, yang datang surau orang salat. Mana semayang kita, tuan-tuan? Mana semayang kita? Mana salat kita? Kita dah selesa yang kita dah tunaikan salat maghrib. Tetapi pada Allah terima tak? Pada fiqh sah. Cukup syarat, cukup rukun, tidak buat perkara yang membatalkan salat. Pada fiqh sah. Adakah sah pada Allah? Yang memandang sah terimanya pada fiqh makhluk. Yang memandang sah dan terimanya pada hakikatnya adalah Allah. Yang ni kita lupa, tuan-tuan. Yang ni kita tak pernah ingat pun. Kita tak ambil kisah pun. Nak terima, tak terima, sudahlah. Aku ada kisah apa, janji aku semayang, orang tak kata aku fasik, sudahlah. Rupanya pada Allah kita fasik. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ini semayang atau tidak? Kenal Abdullah bin Ubay? Kenal Syafiq? Abdullah bin Ubay, Abun Nifaq, bapa segala munafik. Semayang jamaah dengan Rasulullah. Ketika wafat, ketika matinya Abdullah bin Ubay hajat supaya dikebumikan dengan jubah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sampaikan hajat tu. Apakah Rasulullah tidak tahu, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ini bapa munafik? Kita boleh hukum pada zahirnya, tetapi yang menghukum akan batinnya adalah Allah. Tuan-tuan kenal Ibn Muljam? Tak kenal? Tak kenal Ibn Muljam? Siti Nurhaliza kenal? Ha? Awi kenal? Sirs kenal? Siapa yang menikam Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Siapa yang tikam Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Ahlul Quran. Ahlul Quran, tuan-tuan, yang mengajar Al-Quran. Tuan-tuan, kita tahu tak ujung kita macam mana? Kita tahu tak ujung kita macam mana? Yang ni kita paling takut. Kita tak tahu
Tiada ada seorang hamba Allah telefon saya, dan selepas cerita ini saya nak berhenti, tuan-tuan. Seorang hamba Allah telefon saya, Ustaz, tolonglah doa mak saya. Mak saya umur dia 75 tahun. Tapi dah sebulan ni dia tak nak semayang, Ustaz. Saya kata, dia nyanyuk ke? Tak. Dia sihat, Ustaz. Kami suruh semayang, dia cakap macam-macam. Dulu dia semayang, Ustaz. Tapi sebulan ini dia tak nak semayang, Ustaz. Tolonglah. Kami takut. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar? Dan saya rasa imam kita pun pernah baca doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah Kau sesatkan kami, sesatkan hati-hati kami, gelincirkan hati-hati kami. Ba'da iz hadaitana, lepas Kau bagi kami hidayat, Kau sesatkan kami. Tuan-tuan, dulu kita jahat, bukan kaki surau. Allah kutip kita daripada longkang-longkang maksiat ke dalam rumah-rumahnya. Dan tidak mustahil Allah boleh kutip kita semula daripada rumah-rumah dan dicampakkan kepada longkang-longkang maksiat. Mustahil atau tidak? Kalau tidak mustahil, kenapa kita tak ada rasa takut? Kalau tak mustahil, kenapa kita tak pernah ada rasa risau? Sebab kita rasa kita bagus, kan? Orang bagus tak payah risau. Kita rasa kita ahli syurga, kan? Ahli syurga tak payah risau. Walhal kita belum lagi jejak syurga Allah. Kita belum lagi sampai jannah Allah. Tapi kita telah dabik dada, akulah ahli syurga. Begitulah yang berlaku kepada Azazil. Akhirnya ia dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ini pun dah lebih masa. Sepatutnya isyak berhenti. Ini dah lebih masa. Jadi akhir kalam, saya minta maaf dan saya mohon ampun. Saya tak boleh nak menyampaikan hajat tuan-tuan, menyukakan hati tuan-tuan. Saya tak macam ustaz-ustaz lain yang datang mengajar di surau tuan-tuan. Saya orang bodoh. Jadi cakap pun cara orang bodoh. Ya, tak ada ilmu, tak ada isi, ya, tak ada pengisian. Orang bodoh macam ni tuan-tuan. Ya, saya bukan orang alim mengaji universiti, mengaji pantai timur lama-lama, tak. Saya orang bodoh. Saya cuma orang yang menjadi khadam kepada penonton ilmu. Orang tak ada apa-apa. Ya. Orang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun saya ni tuan-tuan. Ada orang panggil saya ustaz, semua tipu. Orang panggil saya tuan guru, itu semua tipu. Yang tahu ustaz, tuan guru tu saya seorang aja. Sebab saya tahu saya tak ada ilmu, saya bodoh. Di tuan-tuan, sepatutnya saya tak mengajar pun tuan-tuan, tempat tuan-tuan orang pandai. Tuan-tuan mengaji sebulan 40 kali, tentulah pandai. Saya orang bodoh. Jadi tuan-tuan tolong doakan orang bodoh ini supaya dapat redha Allah. Tuan-tuan tolong doakan orang bodoh ini supaya dapat mati husnul khatimah. Tuan-tuan doakan orang bodoh ini supaya Allah redha. Tuan-tuan tolong doakan orang bodoh ini dalam keberkatan Allah. Tuan-tuan, doakan saya dan seluruh apa yang saya buat dalam rahmat, dalam redha dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma minta doa tuan-tuan sahaja. Saya tak nak minta duit tuan-tuan, saya tak nak minta harta tuan-tuan, tapi saya nak minta doa. Tuan-tuan tolong doakan saya.
Ya Allah, Kau mudahkan urusan dia ya Allah. Ya. Sebab saya buat semua benda ini tak ada apa-apa, supaya besok saya mati, saya nak Allah redha saya. Saya buat sekolah pun saya tak minta apa-apa tuan-tuan dengan pelajar saya. Saya tak minta yuran bulanan, saya tak minta yuran makan, saya tak minta apa-apa pun. Madrasah saya tak ramai budak-budak. Kalau sebelum daripada pandemik ini lebih kurang 200 lebih laki-laki perempuan. Tuan-tuan tolong doa. Saya tak minta apa-apa, dia makan ke apa ke, duduk nak mengaji, nak jadi orang baik, jom sama-sama dengan saya. Anggap saya ayah kamu dan kamu adalah anak-anak saya. Kenapa ustaz buat macam ni? Sebab saya orang jahat, saya orang dosa banyak, saya orang salah banyak. Jadi saya nak tagih rahmat Allah, caranya macam ni. Itu je yang saya mampu buat. Yang saya boleh buat, saya nak tolong orang lain. Saya nak selamatkan orang lain, saya tak selamat tuan-tuan. Saya masih tak selamat. Macam mana saya nak keluarkan orang daripada neraka walhal saya masih dalam neraka Allah? Kalau saya nak selamatkan orang dari neraka, tentu saya telah keluar daripada neraka. Saya masih duduk dalam neraka lagi. Saya masih ada hasad, saya masih ada sombong, saya masih ada macam-macam sifat mazmumah yang dalam hati saya. Saya ahli neraka Allah. Cuma saya berharap dengan Allah, ya Allah, Kau keluarkanlah aku, Kau kesiankanlah aku. Ya Allah, Kau pandanglah aku. Itu yang saya boleh buat. Itu yang saya boleh merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong doa ya tuan-tuan semua ya. Ini salam pengenalan pertama saya dengan tuan-tuan ya. Tolong doa banyak-banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berhimpun pada malam ini ya Allah, ramai-ramai ini ya Allah. Kami mohon akan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap kesalahan kami Kau maafkanlah ya Allah. Ya Allah, setiap dosa kami Kau ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, sebenarnya kami tidak kuat ya Allah. Kami nak tinggalkan salah, kami nak tinggalkan dosa. Kami tahu ya Allah yang tu salah, kami tahu ya Allah yang tu dosa, tapi kami tak mampu ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya nak meninggalkan perkara tersebut ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan perkara-perkara tersebut. Maafkanlah kami ya Allah, agar kami Engkau redha. Kami masih ada banyak lagi sifat sombong dalam hati kami ya Allah. Kami banyak lagi sifat hubbud dunia dalam hati kami ya Allah. Banyak lagi sifat hasad, dengki dengan hamba-hamba-Mu yang lain ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami daripada ahli neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Padamkanlah nama kami daripada pintu api neraka Engkau ya Allah. Ya Allah, tukarkan nama kami di pintu neraka-Mu ya Allah, dan Kau tulislah nama kami di pintu jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika dalam masa yang terdekat ini ya Allah, Engkau matikan kami, jadikanlah saat kematian kami dapat sebut nama Engkau ya Allah. Kami dapat sebut asma'-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah.
Isma' du'a'ana ya Allah. Isma' du'a'ana ya Allah. Isma' du'a'ana ya Allah. Jika Engkau tidak pandang kami dan Engkau tidak dengar doa kami, di mana lagi kami nak memohon ampun dan memohon maaf? Di mana lagi kami ingin merayu ya Allah? Pada siapa lagi kami ingin meminta ya Allah? Kami tidak ada tempat lain untuk kami meminta dan merayu, hanya kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Isma' du'a'ana, istajib du'a'ana, wa yassir lana fi kulli a'malina wa ahwalina ya zal jalali wal ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.